Dalam sekelip mata, tembakan dilepaskan di tengah Putrajaya. Seorang pegawai kanan kerajaan terbunuh. Ini bukan rompakan, ini bukan kebetulan. Ini pembunuhan yang dirancang dan mangsanya seorang lelaki berpangkat dalam Jabatan Kastam Diraja Malaysia. Persoalannya adalah siapa yang begitu terancam dengan kehadiran beliau sampai sanggup arahkan pembunuhan di siang hari. Pagi Jumaat 26 April 2013 sekitar jam 8.15 pagi, Datuk Syaharuddin Ibrahim keluar dari rumahnya di Dengkil seperti rutin biasa menuju ke Ibu Pejabat Jabatan Kastam Diraja Malaysia JKDM di Putrajaya. Tiada perubahan ketara pagi itu, malah menurut anaknya Muhammad Akhtar, dia sempat bersarapan bersama kedua ibu bapanya sebelum bergerak ke tempat kerja di Kuala Lumpur. Itu kali terakhir dia melihat bapanya hidup. Dalam perjalanan ke pejabat, kenderaan Nissan Murano yang dinaiki Datuk Syaharuddin bersama pemandunya Ahmadi Muhammad Jusoh berusia 45 tahun ketika kejadian berhenti di lampu isyarat di persimpangan Lebuh Sentosa menghala ke Lebuh Wawasan kira-kira 1 kilometer dari Ibu Pejabat Polis Putrajaya. Dalam keadaan trafik biasa dan tanpa sebarang tanda awal, dua lelaki menaiki motosikal menghampiri kenderaan dari sebelah pemandu. Dalam masa beberapa saat, pembonceng motosikal melepaskan 3 das tembakan dari jarak dekat. Peluru menembusi tingkap dan mengenai bahagian leher serta kepala mangsa. Ketika itu, Datuk Syaharuddin duduk di tempat penumpang hadapan sambil membaca akhbar. Tubuhnya terus rebah ke bahu kiri pemandunya sebaik terkena tembakan. Tiada ruang untuk bertindak, tiada masa untuk melarikan diri. Serangan berlaku pantas, terarah dan jelas dirancang. Ahmadi tidak mengalami kecederaan dan terus memecut kenderaan ke Hospital Putrajaya. Pada jam 9.20 pagi, doktor mengesahkan Datuk Syaharuddin meninggal dunia akibat kecederaan serius pada organ dalaman. Jenazah kemudian dihantar ke Hospital Kuala Lumpur untuk bedah siasat. Berita pembunuhan itu tersebar dengan cepat dan mengejutkan pelbagai pihak kerana ia melibatkan seorang pegawai kanan kerajaan yang ditembak mati secara terbuka di kawasan pentadbiran utama negara. Untuk faham kenapa beliau menjadi sasaran, perlu lihat siapa Datuk Syaharuddin Ibrahim sebenarnya. Beliau berusia 58 tahun ketika meninggal dunia, bukan individu biasa dalam perkhidmatan awam. Beliau berasal dari rantau Negeri Sembilan dan merupakan anak ke-8 daripada 9 beradik. Kerjayanya bermula sebagai penguasa kastam di Pahang sebelum berkembang ke pelbagai bahagian dalam organisasi termasuk pentadbiran, penguatkuasaan serta cukai dalam negeri. Pengalaman luas ini membawa beliau ke Ibu Pejabat Kastam, khususnya dalam bahagian pematuhan dan pengurusan manusia. Sepanjang tempoh itu, beliau dikenali sebagai pegawai yang tegas dan tidak bertolak ansur dalam soal integriti. Reputasi tersebut membolehkan beliau dilantik sebagai pengarah kastam negeri Kelantan sebelum naik ke jawatan lebih tinggi sebagai timbalan Ketua Pengarah Kastam Perkastaman Cukai Dalam Negeri JKDM di Putrajaya pada 18 Ogos 2011. Pelantikan itu menggantikan Ismail Ibrahim yang bersaru wajib dan majlis serah tugas disaksikan oleh Ketua Pengarah ketika itu, Datuk Seri Muhammad Khalid Yusof bersama pegawai kanan lain termasuk Datuk Matrang Suhaili dan Datuk Khazali Ahmad. Dalam kalangan rakan sekerja, beliau dikenali dengan gelaran Mr. Clean. Gelaran ini bukan sekadar simbolik tetapi datang daripada sikap tegas, tidak berkompromi dengan rasuah dan konsisten dalam penguatkuasaan undang-undang. Namun, kedudukan dan pendekatan tegas ini juga meletakkan beliau dalam situasi berisiko tinggi. Ketika pembunuhan berlaku, beliau mengetuai bahagian cukai dalam negeri JKDM, satu bahagian penting yang berperanan dalam memastikan kutipan hasil negara serta membanteras penyelewengan. Pada masa sama, beliau sedang mengetuai satu siasatan besar melibatkan sindiket penyeludupan kereta mewah di Langkawi. Sindiket ini dipercayai menggunakan borang pengisytiharan kastam palsu untuk membawa masuk ratusan kenderaan secara tidak sah ke tanah besar, menyebabkan kerugian besar kepada hasil negara. Nilai kes dianggarkan mencecah jutaan ringgit.
Selain itu, beliau juga terlibat secara aktif dalam operasi membanteras pengedaran dadah di pintu masuk utama negara seperti pelabuhan dan lapangan terbang. Beberapa kejayaan rampasan besar oleh pihak kastam dalam tempoh tersebut dipercayai memberi kesan besar kepada sindiket antarabangsa. Tindakan tegas ini secara tidak langsung meningkatkan kemungkinan wujudnya pihak yang tidak berpuas hati dan mungkin menyimpan dendam. Tekanan yang dihadapi Datuk Syahrudin tidak hanya datang dari luar. Menurut Muhammad Akhtar, bapanya pernah menerima surat pertukaran jabatan kira-kira sebulan sebelum kejadian. Pertukaran itu dipercayai berkait dengan tindakan beliau membuat aduan mengenai penyelewengan kuasa dalam jabatan sendiri. Walaupun surat tersebut kemudiannya ditarik balik selepas campur tangan Kesatuan Kastam, perkara itu disahkan oleh Presiden Persatuan Pegawai Kastam Semenanjung Malaysia, Ibrahim Ahmad. Situasi ini menimbulkan kemungkinan wujud konflik dalaman yang serius pada ketika itu. Dalam masa sama, keluarga juga mendedahkan bahawa beliau pernah menerima beberapa ugutan termasuk penghantaran peluru ke rumah mereka, menunjukkan ancaman terhadap keselamatannya sudah wujud sebelum kejadian. Selepas pembunuhan, siasatan dijalankan oleh pihak polis dengan melibatkan pelbagai unit termasuk Jabatan Siasatan Jenayah Bukit Aman. Seramai 35 individu dipanggil untuk memberi keterangan termasuk pegawai kastam dan orang awam. 2 individu ditahan, masing-masing seorang ahli perniagaan dan seorang pengedar alat ganti, tetapi kedua-duanya kemudian dibebaskan dengan jaminan. Pengarah Jabatan Siasatan Jenayah Bukit Aman ketika itu, Datuk Seri Muhammad Bakri Muhammad Zinin, memaklumkan bahawa rakaman kamera litar tertutup dan maklumat daripada orang ramai digunakan dalam siasatan. Pasukan forensik turut menemui beberapa kelongsong peluru di lokasi kejadian. Corak serangan yang digunakan menunjukkan ia berkemungkinan pembunuhan terancang dan polis tidak menolak penglibatan kumpulan kongsi gelap. Pada September 2013, Timbalan Ketua Jabatan Siasatan Jenayah Kuala Lumpur, Khairi Ahrasa, mengesahkan bahawa polis telah mengenal pasti serta memperoleh gambar suspek utama yang dipercayai terlibat dalam kejadian tembakan tersebut. Perkembangan ini menunjukkan siasatan mempunyai petunjuk jelas terhadap pelaku. Hampir setahun kemudian, pada 2 Julai 2014, polis berjaya menahan suspek utama dalam satu serbuan di Ampang, Selangor. Dalam operasi berasingan di Batu Caves, 3 lagi individu turut ditahan. Kesemua suspek dibawa ke Ibu Pejabat Polis Daerah Putrajaya dan direman selama seminggu bagi membantu siasatan lanjut. Siasatan mendapati kumpulan ini dipercayai mempunyai kaitan dengan geng 36, satu kumpulan jenayah terancang yang terlibat dalam pelbagai aktiviti termasuk penyeludupan, pengedaran dadah dan kecurian kontena. Walaupun tangkapan dibuat dan lebih 40 individu telah ditahan sepanjang tempoh siasatan, kes ini masih berdepan kesukaran untuk dibuktikan di mahkamah. Ramai individu disiasat di bawah Seksyen 302 Kanun Keseksaan atas kesalahan membunuh, namun kegagalan mengumpul bukti kukuh untuk mengaitkan dalang utama menyebabkan tiada pendakwaan berjaya dilakukan terhadap pihak yang benar-benar bertanggungjawab merancang pembunuhan tersebut. Pada tahun 2013, Muhammad Akhtar yang juga seorang arkitek tampil menyatakan kepercayaannya bahawa pembunuhan bapanya berkait rapat dengan sindiket penyeludupan kereta mewah di Langkawi yang sedang disiasat oleh Datuk Syahrudin. Namun dakwaan ini dinafikan oleh Ketua Siasatan Jenayah Kuala Lumpur ketika itu, Datuk Kuchin Wah. Akibat kenyataan tersebut, Muhammad Akhtar sendiri dipanggil oleh polis untuk memberi keterangan lanjut. Beliau juga meluahkan rasa kecewa terhadap perjalanan siasatan yang dilihat tidak menunjukkan perkembangan ketara dalam tempoh lama. Dalam laporan media pada Mac 2016, Muhammad Akhtar menyatakan bahawa keluarganya mengambil masa kira-kira 6 bulan untuk kembali stabil dari segi emosi selepas kehilangan tersebut. Ibunya, Rahimah Ibrahim, merupakan individu yang paling terkesan dan kemudiannya tinggal bersama Suhana di Kuantan bersama cucu-cucu selain sesekali melawatnya di Dengkil. Keluarga tidak lagi meletakkan harapan tinggi agar pelaku ditangkap, namun tetap berharap jika ditangkap, tindakan undang-undang dapat diambil. Setelah tangkapan demi tangkapan dibuat oleh pihak polis, masih tiada individu didakwa secara rasmi di mahkamah. Kes ini mula diklasifikasikan oleh sesetengah pihak sebagai kes fail sejuk walaupun siasatan masih berjalan. Ketiadaan penyelesaian muktamad menjadikan kes ini antara kes berprofil tinggi yang terus menjadi tanda tanya dalam sistem keadilan negara.
Pada tahun 2015, Kerajaan Malaysia memberikan penghormatan kepada Allahyarham dengan menganugerahkan anugerah khas integriti sempena sambutan Hari Anti Rasuah Antarabangsa di Putrajaya. Anugerah tersebut diterima oleh balunya Datin Rahimah Ibrahim. Dalam majlis yang sama, turut menerima anugerah ialah Anthony Kevin Morais yang juga terkorban ketika menjalankan tugas rasmi. Selain itu, Perdana Menteri ketika itu, Datuk Seri Najib Tun Razak, meluluskan kenaikan pangkat anumerta kepada Datuk Syaharudin ke Grade Jusa A, membolehkan keluarganya menerima faedah pencen dan gratuiti yang lebih tinggi sebagai penghargaan terhadap jasa beliau. Sehingga hari ini, kes pembunuhan Datuk Syaharudin Ibrahim masih belum diselesaikan sepenuhnya. Walaupun pelbagai tangkapan dibuat, bukti dikumpulkan dan suspek dikenal pasti, persoalan utama masih belum terjawab. Siapakah dalang sebenar di sebalik pembunuhan ini dan apakah motif yang cukup kuat sehingga seorang pegawai kanan kerajaan yang dikenali dengan integriti tinggi perlu dihapuskan dalam satu serangan terbuka di tengah pusat pentadbiran negara. Dengan ini, sama-sama kita hadiahkan Al-Fatihah kepada Allahyarham Syaharudin Ibrahim. Semoga rohnya dicucuri rahmat dan dimasukkan ke dalam golongan hamba-Nya yang beriman. Sekian.